Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap sekali lagi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat, penghulu segala hari, yang sudah kali kelima mungkin kita tidak bersolat Jumaat, dan hari ini seterusnya kita tidak bersolat Jumaat kerana musim ataupun kita mengalami COVID-19 dan arahan daripada pihak kerajaan PKP. Apapun, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan pagi Jumaat ini kita teruskan dengan aktiviti ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kitab Hidayatus Sibyan berkaitan tentang sifat Allah. Jadi kita dah belajar kemarin sifat Allah Subhanahu wa taala ada 20 yang wajib kita ketahui, dan pagi ini kita sambung sifat 20 itu pula terbahagi atas 4 bagi. Dia terbahagi kepada 4. Pertama, bahagian yang pertama adalah sifat nafsiyah namanya, iaitu wujud satu je. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah maknanya sifat zat yang berdiri pada dia sifat-sifat yang lain. Kalau Allah tak wujud, tak datanglah sifat yang lain. Maka sebab tu wujud sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah namanya, iaitu 5. Salbiyah ni maknanya dia nak tolak. Sifat tolakkan, menafikan. Kita nak tolak. Jadi kita pun tahu bahawa ulama khalaf ataupun yang menyusun aqaid sifat 20 ni adalah selepas 300 tahun kita dengan Islam. Maknanya 1000 tahun yang lalu lah, lebih kurang kita kata 1100 tahun yang lalu. Sebelum tu tak ada sifat-sifat 20 ni. Maknanya dia tidak ada kaedah ataupun metodologi ni. Kemudian dia datang selepas berlakunya penyebaran Islam begitu luas ke seantero dunia, 2/3 dunia di bawah jajahan Islam, di bawah pemerintahan Islam, maka banyaklah golongan falsafah yang masuk daripada Indianya, Parsinya, Eropahnya. Jadi bila manusia ataupun penganut Islam itu ramai dan tanah pemerintahan khilafah Islam itu terlalu luas, maka macam-macam jenis manusia masuk, antaranya manusia yang suka berfalsafah. Oleh itu, bila mereka mai bab Tuhan, bab cerita tentang ketuhanan pun dia pun nak berfalsafah. Maka oleh itu, para ulama yang ketika itu melihat fenomena falsafah telah menyusun ilmu kalam. Menyusun ilmu kalam ini untuk nak lawan balik, nak tolak balik, nak rad balik tuhmahan ataupun pandangan-pandangan yang tak betul yang menyeleweng. Jadi golongan-golongan falsafah ni
yang sesat ni, mereka ni datangkan dengan pelbagai teori tentang ketuhanan. Oleh itu, bila datangnya teori-teori yang tak betul ini, maka disusunlah sifat 20 untuk menjadi pedoman ataupun menjadi satu cara nak lawan balik akidah-akidah yang tak betul itu. Maka bila kata sifat 20 tadi dibahagi kepada dua, bila kita kata Allah mesti wujud, jelas lawan pandangan yang kata Allah tak wujud. Golongan-golongan etis, golongan-golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, ditolak pandangan mereka. Kita kena kata Allah wujud, Allah ada. Bila Allah ada, macam mana pula bila nak dikatakan bahawa Allah tu macam mana? Bila dia tanya macam mana, maka ada pandangan-pandangan kata Allah Ta'ala ni dulu dia tak ada, kemudian dia ada. Nak tolak pandangan itu, maka datanglah sifat qidam. Disebut salbiyah. Makna dia salbiyah. Qidam, baqa, muqalbul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 ni nama dia sifat salbiyah. Nak tolak, salbiyah tu maknanya tolak. Negatif, tolak. Tolak orang hak kata Allah Ta'ala ni tak sedia. Makna dia Allah Ta'ala ni ada mula. Oh, Tuhan ni kuasa yang hebat. Memang kami percaya Tuhan. Tetapi Tuhan ni dia ada mula. Tolak pandangan tu. Tak. Allah qidam. Itu kata salbiyah. Allah qidam. Allah Ta'ala sedia, tidak ada mula. Dan tidak ada akhir. Oh, Allah Ta'ala ni dia ada Tuhan. Tetapi Tuhan pun boleh mati. Tuhan pun boleh musnah, boleh binasa. Tak. Kekal, baqa. Allah Ta'ala baqa. Allah Ta'ala mesti kekal. Bagaimana Allah Ta'ala boleh binasa? Kemudian ada juga pandangan mengatakan Allah Ta'ala ni tangan dia ada 10, mata dia macam ni kot, kepala dia macam ni kot. Maka mereka menyamakan Tuhan. Dia percaya Tuhan, tetapi mereka berfalsafah sehingga mengatakan Tuhan ni, ilmu Tuhan ni macam ni kot, ilmu Tuhan ni sama macam kita. Maka mereka datangkan pandangan bahawa Tuhan ada, tetapi sama macam ni, lebih kurang macam ni, lebih kurang macam ni. Maka datanglah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kita bawa mai, ulama kita bawa mai mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan daripada segala yang baru. Bersalahan dengan benda yang baru. Allah tak boleh sama. Allah tak boleh sama. Mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian Allah Ta'ala ni dicipta oleh orang lain kah? Mungkin dia pun perlu kepada pembantu. Mungkin perlu pada dewa tu, perlu dewa ni. Tuhan ni perlu. La. Qiyamuhu binafsih. Dia berdiri dengan sendiri. Tak ada siapa tolong dia. Jadi kita belajar. Bila kita belajar sifat 20, kita akan tolak pandangan-pandangan yang mengatakan tentang Tuhan tak betul. Oh, Tuhan ni ditolong oleh orang ni, tolong orang ni, dan sebagainya. Tak. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Dia tak ada siapa tolong dia. Tak ada siapa boleh tolong Allah. Qiyamuhu binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya. Sebab dia Tuhan. Allah. Qiyamuhu binafsih. Oh, Allah Ta'ala dia ada anak, ada bapa, ada berapa orang anak dia. Pandangan tu pun ditolak. Dengan apa? Wahdaniyah. Allah Ta'ala tu satu. Wahdaniyah. Jadi maknanya kita jelas kat sini bahawa sifat salbiyah ni, nama dia salbiyah, tolak, adalah untuk menolak pandangan-pandangan orang yang mengatakan Tuhan macam ni. Pada ketika itu,
Dan hari ini mungkin ada lagi orang kata begini-gini, maka kita pegang asas ni pun insya-Allah dia tak berubah lah. Kalau ada berubah pun kita kena fikir pula lah nak tolak macam mana pandangan-pandangan tu. Jadi sifat salbiah ialah sifat menolak pandangan-pandangan falsafah atau siapa saja yang mengatakan Tuhan macam ni, Tuhan macam ni, Tuhan macam ni. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang ketiga namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani namanya iaitu 7 sifat. Sifat ma'ani yang ada 7. Apa dia sifat ma'ani? Pertama, qudrat. Qudrah. Iradat. Ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tu sifat ma'ani. Apa maksud ma'ani? Maksud ma'ani, makna dia makna. Tidak bermakna Tuhan kalau Tuhan tu tak ada kuasa. Tadi kita nak tolak pandangan-pandangan orang gini tentang Tuhan. Tuhan dia tak kekal, Tuhan ni dia ada pembantu dia, Tuhan ni gini-gini. Kita tolak tadi pandangan tadi. Kemudian bila tu pula ada orang bagi makna pada Tuhan. Tuhan ni yang dikatakan Tuhan tu apa? Macam mana kata Tuhan ni? Apa makna sebagai zat yang maha hebat, maha agung ni? Dia hebat tang mana? Makna sebagai Tuhan tu namanya ma'ani. Maka datanglah sifat qudrat, berkuasa. Allah maha berkuasa, barulah Tuhan. Tuhan macam mana kata tak berkuasa? Maka kalau Tuhan, dia mesti berkuasa. Baru makna dia Tuhan, baru makna dia Allah, baru nama dia Tuhan. Itu ma'ani. Makna dia sifat pertama kudrat. Allah Ta'ala berkuasa. Yang kedua, iradah. Allah Ta'ala mesti bersifat iradah. Makna sebagai Tuhan. Bila kita kata Tuhan, dia ada kehendak. Iradah. Kalau Tuhan tak ada kehendak, tak boleh. Allah Ta'ala ada kehendak dia. Allah mesti ada kehendak dia. Takkan hamba yang ada kehendak. Kehendak hamba pun bukan boleh buat apa pun. Allah Ta'ala yang kata Tuhan, dia mesti ada kehendak. Dia kena ada kuasa. Dia kena ada kehendak. Iradah. Kemudian, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Barulah ada makna. Dia kata ma'ani tu. Makna dia bersifat dengan mengetahui. Tuhan jahil nama Tuhan apa? Tuhan mesti makna sebagai Tuhan, dia mesti ada ilmu. Maka Allah berilmu. Allah ada ilmu. Allah hidup, Tuhan mati nak buat apa? Tuhan mesti hidup hayah yang tidak mati. Tu kata ma'ani ni. Ma'ani ni makna dia, makna sebagai Tuhan. Allah tu mesti bersifat dengan sebagai sifat kuasa, iradah, ilmu, hayah, sama, mendengar, hayat, sama, basar, mendengar, melihat dan berkata-kata. Kemudian datang pula yang keempat, sifat maknawiyah namanya, iaitu 7 sifat pula. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Makna dia maknawiyah ni ialah dia sama macam ma'ani tadi, cuma keadaan. Keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Makna dia bukan ada kuasa sahaja, tetapi dia menggunakan kuasa. Dia boleh menggunakan kuasa, sentiasa dia tu mempunyai kekuatan untuk menggunakan kuasa.
kekuatan untuk menggunakan iradahnya. Allah Ta'ala sentiasa menggunakan iradahnya. Allah Ta'ala sentiasa mengetahui. Bukan dulu tahu, lah ni tak tahu. Tak. Allah Ta'ala sentiasa berkeadaan mengetahui. Allah Ta'ala sentiasa berkeadaan hidup. Allah Ta'ala sentiasa berkeadaan mendengar. Allah Ta'ala sentiasa dalam keadaan melihat. Allah Ta'ala sentiasa dalam keadaan berkata-kata. Jadi itu nama dia maknawiyah. Maka maknanya sifat nafsiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama mawjud zat, padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Allah Ta'ala wujud, ada, mawjud, zat Allah Ta'ala ada, bukan kerana apa. Jangan sebut kerana tu. Allah Ta'ala ada kerana kita ada. Tak, salah. Akidah macam tu salah. Allah Ta'ala ada bukan kerana apa-apa. Adanya Allah nafsiyah. Memang Allah ada. Tak ada kaitan dengan adanya apa-apa. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Dan makna dia kalau sifat wujud tu tak ada, maka sifat lain pun tak ada. Maka sebab tu nama dia sifat nafsiyah. Sifat lain boleh ada sebab adanya wujud. Dan makna sifat salbiyah iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut bagi zat, bagi segala sifat. Seperti qidam. Makna dia nak habaq, menolak semua sifat-sifat, menafikan sifat-sifat yang tak patut ada pada zat Allah Ta'ala. Kita dah teranglah tadi. Maknanya itu menafikan awal dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Qidam tadi ni, menafikan. Dia bagi contoh. Dan bagi segala sifatnya, dan baqa, menafikan akhir dan kesudahan bagi keduanya. Nanti kita sebut tadilah. Makna dia sifat sabriyah ni sifat yang menafikan, menolak pandangan-pandangan yang tak betul. Demikianlah engkau kata pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat salbiyah, maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya dan bersamaannya bagi segala yang baharu dan berkehendaknya kepada zat dan kepada fa'il yang menjadi ia akan dia, dan ada yang menduainya pada zatnya. Samalah macam tadi. Makna je kita duk cerita Allah Ta'ala ni tidak mempunyai apa-apa, orang nak bagi jadi dia ke apa, tak ada pelaku yang mencipta Allah dan sebagainya. Sekalian itu tiada patut bagi zat Allah Ta'ala. Itu sifat salbiyah tadi, menafikan. Tidak patut pada zat Allah Ta'ala bagi segala sifatnya kerana ia membawa kepada baharu dan lemah dan kekurangan. Jadi maknanya sifat salbiyah tadi ada sifat menafikan supaya Allah yang kita fahami dengan akidah yang betul, Allah Ta'ala yang berlainan daripada segala yang baru. Bermula yang demikian mustahil Allah Ta'ala dan bermula yang demikian itu mustahil atas Allah Ta'ala. Artinya tiada maujud kerana tiada berdiri ia pada zat dan tiada maujud padanya. Artinya tiada sah dilihat akan dia dan tiada melazim ia bagi sifat yang lain dan tiada ziyadah ia atas zat dan atas sifat yang lain. Maknanya menunjuk atas mengadamkan suatu tiada patut bagi zat dan bagi sifat. Bukan makna adam itu adam daripada zat. Artinya tiada bersifat zat dengan dia, iaitu mustahil kerana kufur orang yang nafikan sifat salbiyah yang qadim dengan ijma' ulama. Jadi kita dah teranglah tadi maksud salbiyah tadi. Jadi siapa yang kata Allah Ta'ala bukan qidam, maka dia kufur. Ijma' ulama. Dan sifat ma'ani iaitu tiap-tiap sifat mawujud sah dilihat dan dia jika dibuka bagi kita hijab yang berdiri dengan zat. Artinya tiada terkaya ia daripada zat dan ziyadah. Ia atas zat yang wajib bagi zat akan bawa sifat ia dengan sifat ma'nawiyah. Dan makna sifat ma'nawiyah itu tiap-tiap sifat yang sabit lagi bagi zat selama-lama ada zat bersifat dengan sifat ma'ni dan lebih ia atas sifat ma'ni dan melazim ia baginya. Saya baca sebab saya dah terang dah tadi maksud ma'ni. Itulah semua.
Adapun sifat yang harus bagi zat Allah Ta'ala, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalkan dia dengan tafsirnya, iaitu satu sifat jua. Sifat harus ni satu je. Sifat harus bagi Allah. Tadi sifat wajib. Harus bagi Allah Ta'ala, fi'alu kullu mumkin aw tarkuhu. Berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggal akan dia. Harus bagi Allah melakukan perkara yang mungkin atau tidak melakukan perkara yang mungkin. Lawan dia wajib ia atau mustahil ia, iaitu mustahil. Tak, Allah Ta'ala tak wajib nak buat kita. Tak, mustahil semua tu. Mungkin dia. Harus bagi Allah. Allah nak jadikan kita ke Allah tak mau bagi jadi kita, itu kerja Allah Ta'ala. Mungkin ni mumkinat. Benda-benda yang imkinat ni, benda-benda yang mungkin, itu harus bagi Allah untuk Allah buat apa pun. Sifat harus tu mengadakan dan meniadakan sesuatu adalah suatu sifat yang harus bagi Allah. Takkanlah kita nak kata Allah wajib buat ni, Allah wajib. Tak. Terpulang kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha berkehendak, yang Maha berilmu. Harus bagi Allah. Syahdan, dan dibagi pula sifat 20 ini atas dua bahagi. Dinamakan akan dia istighna. Sifat 20 kita bahagi kepada dua pula. Tadi bahagi kepada 4 tadi. Yang ni dia kata dibahagi sifat 20 ini atas dua bahagi. Dinamakan dia sebagai istighna. Artinya kaya Tuhan daripada setiap-tiap barang yang lainnya. Istighna. Allah Ta'ala istighna. Dia tak perlu siapa-siapa. Dia kaya. Allah Ta'ala ni kaya. Kayanya daripada zat dan kayanya daripada fa'il yang menjadi akan dia, yang maha suci daripada kekurangan. Akhirnya tiada berkehendak ia kepada zat. Allah Ta'ala tak berkehendak pada zat lain. Dan zat kerana ia zat yang tiada berkehendak kepada fa'il menjadi akan dia. Kerana ia qadim dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menolak daripadanya kekurangan, kerana ia maha suci pada kekurangan. Dan masuk dalam istighna ini daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang kata sifat istighna tu wujud. Allah Ta'ala kaya dia daripada orang mewujudkan Allah. Maka bila kita kata wujud tu, Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada. Allah kaya daripada orang bagi dia ada. Dia dah kaya. Kaya maksudnya istighna ni kaya. Bahasa. Maksudnya Allah ni tak perlukan sesiapa. Dia dah kaya. Bila kita kaya, contohlah kita kaya, kita perlukan lagi ke sedekah? Orang tolong kita? Tak perlu dah. Kita kaya, kita lah tolong orang. Pasal kita kaya. Kita kaya. Itulah Allah Ta'ala. Bila kaya, Allah lah paling kaya. Kaya dia antaranya dia tak perlu bagi orang wujudkan dia. Allah Ta'ala tak, sebab dia wujud. Allah wujud tanpa perlu kepada orang kedua atau sesiapa mewujudkan dia. Satu. Yang kedua, qidam. Allah Ta'ala sedia. Sedia Allah kaya. Kaya pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak memerlukan sesiapa untuk memulakan Allah. Sebab Allah tak mula. Allah tidak ada mula. Dia kaya. Kaya daripada permulaan. Maknanya dia tak perlu untuk memulakan bagi wujud Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala tidak ada mula. Dia kaya. Kedua, baqa, kekal. Sifat istighna ni kekal. Allah kekal. Tak ada siapa yang perlu mengekalkan Allah. Tak perlu. Sebab Allah Ta'ala yang mengekalkan orang lain.
Allah nak kekalkan ni, nak kekalkan yang ni. Takat mana Allah nak kekalkan orang duduk dalam syurga, Allah Ta'ala nak kekalkan orang duduk dalam neraka, kerja Allah. Tapi Allah, siapa yang bagi kekal? Tak ada. Sebab dia kaya. Kaya daripada orang mengekalkan dia. Mukhalafatul lil hawadis. Sifat yang keempat. Persalahan dengan yang baharu. Qiyamuhu bi nafsih. Berdiri dengan sendirinya. Sama' basar. Kalam. Kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Itulah 11 sifat di bawah al-istighna. Sifat istighna. Sifat kaya. Dan lawan padanya mustahil sebelah pula. Lawan dia mustahil sebelah lah. Kita tahulah. Dan masuk pula yang harus, iaitu satu dan lawannya satu. Maka jumlah sekalian sebut itu 24 sifat. Inilah yang dimasukkan dalam istighna. Dan bahagi yang kedua dia dinamakan dia istifqar. Faqih. Iftiqar. Berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Iftiqar makna dia Allah Ta'ala tu bersifat iftiqar. Iftiqar. Iftiqar ni makna dia orang semua pakai dekat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat iftiqar. Makna dia sifat tadi dia sifat, bukan Allah Ta'ala bersifat iftiqar. Makna dia dibahagikan sifat 20 ni sebagai sifat istighna, kemudian iftiqar. Iftiqar ni makna dia Allah Ta'ala tu menjadi tumpuan. Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan selain dari Allah. Selain daripada Allah, jadikan Allah sebagai tumpuan. Maksudnya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain dari Allah Ta'ala kepada Allah. Menjadikan dia yang menolak daripadanya kekurangan kerana ia Adam pada asalnya dan sentiasa dalam keadaan kekurangan. Kita dulu tak ada, kemudian ada. Maka kita ni bersifat dengan sifat kekurangan, maka kita mengharapkan kepada Allah SWT. Dan masuk dalam istiqar ini 9 daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Jadi kita ni mengharapkan Allah yang satu. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan wahdiyahnya, dia yang satu. Satu apa? Sa pada zat, sa pada af'al, sa pada sifat. Oh, hebatnya Allah, tak ada siapa boleh tanding dengan Allah Ta'ala. Maka sudah tentu kita ni mengharapkan Allah. Allah saja, wahdaniyah makna dia Allah saja satu-satu. Tak ada yang tunggal, satu-satu yang boleh tolong kita. Allah Ta'ala saja satu-satunya bersifat sempurna. Tak ada orang yang sesempurna Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang sesempurna Allah. Maka kita jadi fakir tak kita? Kita fakir. Kita ni miskin. Papa, kedana, tak ada apa. Maka kita mengharapkan kuasa yang maha hebat, yang maha agung, satu je. Wahdaniyah Allah. Qudrat, Allah Ta'ala yang berkuasa. Maka Allah Ta'ala bersifat iftiqar. Maka kita kata sifat tadi sifat iftiqar. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala bersifat qudrat. Kita ni fakir, kita ni miskin, papa kedana, kita hebat sangat kan kita. Nak lawan COVID-19 pun tak ada. Nak lawan COVID-19, Amerika 600,000 orang kena COVID-19. 600,000 COVID-19 kena kat mana? Dekat Amerika. Rakyat Amerika menderita dengan fenomena ni. Hebat tak Amerika? Wah, hebat lah. Kuasa besar dunia. Tapi dia pun oh my God lah. Apa pun minta kat Tuhan tak? Minta kat Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal tak ada kuasa. Hang kuasa apa atas dunia? Tak kuasa tak mana pun. Allah Ta'ala maha berkuasa.
Maka kita mengharapkan kuasa yang lebih hebat, iaitu Allah. Iradah, kemahuan, kehendak. Allah Ta'ala bersifat berkehendak. Maka oleh itu kita fakir kepada Allah Ta'ala, mengharapkan kehendak Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, dengan kehendak-Mu ya Allah. Kita minta ke Allah. Nah, saya kata bila kita belajar sifat 20, bila kita belajar sifat 20 ni, memang akidah kita mantap. Kita tak mengharapkan kepada orang lain lah. Kita mengharapkan pada Allah Ta'ala saja. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Yang ni yang kita nak ajak anak-anak, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat rahimakumullah, anak-anak mawar. Jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak pelajar, mawar ke, semat ke, sekolah mana pun. Inilah akidah kita nak. Inilah akidah kita sayang. Oi, inilah akidah kita. Kita siapa? Jangan jadi samsing. Jangan jadi rasa besar diri. Allah yang Maha Kuasa. Kita ni mengharapkan kuasa Allah aja, cik. Oi. Berilmu Allah. Ilmu kita ni banyak mana? Pandai terang mana kita? Kita mengharapkan ilmu Allah. Allah yang Maha berilmu. Allah bagi kat kita sikit je ilmu ni. Ni kata iftiqar. Hayah, hidup. Allah yang Maha hidup. Dia yang menghidupkan. Dia yang Maha hidup. Tak perlu kepada orang menghidupkan dia. Maka dia yang menghidupkan orang. Maka oleh itu kita minta panjang umur. Kita ni mengharapkan Allah yang Maha hidup untuk hidupkan tumbuh-tumbuhan kita, untuk hidupkan anak-anak kita, untuk hidupkan mak ayah kita, untuk hidupkan orang. Makna aja kita mengharapkan kehidupan daripada Allah yang Maha hidup. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itulah. Maka lawan yang mustahil 9 pula, maka jadilah 18 sifat. Jadi inilah yang dimasukkan dalam iftiqar. Dan jika dihimpun yang 24 tadi ni, 11 sama 11, 22. Kemudian campur pula harus 2, harus mustahil bagi harus, jadi 24. Campur jadi pula 18 sifat, dihimpunkan ke 24, masuk pula istighna dengan 18 yang masuk dalam iftiqar, jadilah 42. Demikianlah yang terkandung dalam makna kata la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita kata afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, nafi dan isbat, maka kita la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah tu hak ni mai kat kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang maha berkuasa melainkan Allah, tiada Tuhan yang tempat aku minta melainkan Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mencipta, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berilmu, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang ada, yang tidak ada mula, Tuhan yang sentiasa berdiri dengan sendirinya, dia tidak sama dengan siapa-siapa pun. Bila kita sebut la ilaha illallah, dia mai hak ni, dia mai semua benda ni, maka kita sebut la ilaha illallah dengan penuh mantap. Baru kita, tu yang dia kata afdhalul zikri fa'lam, kena tahu. Bila kita sebut la ilaha illallah dengan ilmu hak kita baca sikit ni, power. Sebab tu bila Rasulullah SAW ajak Badui atau ajak orang Arab masuk Islam, ungkaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata ungkapan ini akan menyebabkan pemerintah akan marah. Raja-raja akan marah, orang berkuasa akan marah. Pasal apa? Susah sangat nak sebut la ilaha illallah. Bukan susah, tetapi tanggungjawab untuk faham la ilaha illallah tu. Bila sebut tiada Tuhan melainkan Allah, masa tu kita tak takut lah.
tak takut kuasa lain, tak ada apa dah. Kita takut hanya pada Allah yang Maha Agung. Sebab tu, itulah yang terungkap pada makna kata la ilaha illallah. Bukan duk beratik saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tunggu makan. La, kita sebut la ilaha illallah dengan penuh kesedaran, dengan penuh keinsafan. Baik. Bermula dalil yang menunjuk atas istighna Allah Ta'ala pada tiap-tiap barang yang lainnya, di iftiqar tiap-tiap barang yang lain padanya, iaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhadas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hei segala manusia, bermula sekalian kamu itu berkehendak kepada Allah Ta'ala. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya, lagi mempunyai kepujian. Itulah dalil sifat istighna dan sifat istiqar. Sifat yang wajib bagi segala rasul ketahui olehmu, bahawanya sifat yang wajib bagi segala rasul, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsirnya, iaitu tiga jua. Pertama, siddiq. Siddiq artinya wajib, benar sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu, pada segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu, dan niat mereka dan diam mereka. Artinya sekalian yang mufakat bagi barang yang diketahui Allah Ta'ala, bagi yang disurat pada Lauh Mahfuz, dan bagi diri pekerjaan. Siddiq, benar. Benar dalam tutur kata, benar dalam amalan, benar dalam niat. Perbuatan, perkataan dan niat. Tiga-tiga mereka benar. Hati mereka tak pernah nak menipu. Mulut mereka tak pernah menipu. Kata-kata mereka tak pernah menipu, perbuatan mereka tidak pernah menipu. Itu kata benar pada Rasul-Rasul. Bukan pada Rasulullah SAW seorang. Pada Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul sifatnya adalah benar. Benar pada kata-kata, benar pada hati, benar pada perbuatan. Al-amanah artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul. Wajib terpelihara sekalian mereka itu daripada segala yang haram dan yang makruh, tetapi yang harus pun tiada jatuh pada mereka itu melainkan dengan niat taat sekurang-kurangnya niat mengajar akan umatnya. Amanah, dia mereka dipercayai, boleh dipercayai, mereka bersifat dengan jujur, sifat dengan jujur. Lawannya khianah, artinya khianat, dengan bahawa mengejar mereka itu akan haram atau makruh, iaitu mustahil. Mustahil Allah, para nabi rasul, mereka melakukan perkara yang haram. Mereka tidak pernah khianat, malah mereka adalah mereka ni jujur, melakukan semua apa sahaja arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur dalam semua tindakan. Tabligh artinya wajib menyampaikan oleh sekalian Rasul akan barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampaikan akan dia bagi sekalian umatnya. Mereka tidak pernah menyembunyikan, malah mereka menyampaikan semua apa sahaja yang disuruh sampaikan. Ya ayyuhal rasul balligh ma unzil ilaik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa sahaja yang turunkan kepada kamu. Jadi bersifat tabligh, menyampaikan. Adapun tanda sidik sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dan amanah mereka itu dan tabligh mereka itu, firman Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Yakni mengetahui Allah Ta'ala akan benar Nabi kita dan kepercayaan dan tablighnya, maka menjadi Allah Ta'ala akan dia pesuruh kepada kita dan suruh akan dia dengan mengikut akan dia pada barang yang mendatang, ia akan dia kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bermula yang demikian itu menunjuk atas mustahil menyalahi ia daripada barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia, kerana mustahil bertukar ilmu Allah Ta'ala itu akan jahil dan lazim daripada menunjuk daripadanya mustahil Nabi kita itu dusta dan khianat. Allah Ta'ala dah lantik, maka Allah Ta'ala maha mengetahui, maka semua Nabi-Nabi maksum, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang salah. Maka wajiblah ia bersifat dengan sidik, amanah dan tabligh. Bermula sekalian rasul yang lain, iaitu seumpama Nabi kita jua. Adapun yang harus pada zat mereka itu, yang wajib kita ketahui dengan tafsirnya, maka iaitu satu sifat jua, iaitu al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyah kal marad wa nahwi, iaitu segala perangai manusia yang tiada membawa pada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit yang sedikit dan yang seumpamanya. Jadi nama pun Nabi itu manusia, maka dia sudah tentu harus bagi mereka bersifat dengan sifat manusia. Mereka mengantuk, mereka lapar, mereka letih. Jadi bila kita kata Nabi dan Rasul, dia bersifat dengan sifat manusia. Kita jangan anggap Nabi ini bersifat dengan sifat luar biasa. Oh, Nabi tak payah makan pun tak apa. Nabi tak tidur pun tak apa. Dah, Nabi pun mengantuk. Rasulullah SAW contohnya pun tertidur. Rasulullah SAW pun sakit. Rasulullah SAW pun terlupa. Manusia. Jadi harus bagi para Nabi bersifat dengan sifat manusia. Wajib sekalian mereka itu berperangai dengan perangai yang disebut itu, atau mustahil, iaitu mustahil mereka berperangai dengan perangai yang boleh menjatuhkan martabat mereka. Malah wajib mereka bersifat dengan sifat manusia yang biasa-biasa, bukan melakukan maksiat. Sifat manusia. Tadi kita sebut lapar, dahaga, manusia. Adapun tanda harus perangai manusia bagi mereka itu, iaitu dipandang jatuhnya mereka itu alaihimussalatu wassalam. Maka inilah 4 sifat, iaitu 3 wajib dan 1 yang harus, dan lawannya 4 pula, maka jadi 8 sifat. Inilah yang masuk dalam makna kata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dihimpunkan yang 8 ini dengan yang 42 dahulu itu, maka jadilah 50 sifat yang terkandung dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah disebut dalam kitab Kifayatul Awam. Wallahu a'lam. Habislah cerita pasal tauhid sedikit, iaitu bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kita kupas panjang. Kita nak mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita hamba, kita kenal dah Tuhan kita siapa. Ya, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang tak bersamaan dengan apa-apa yang baru, Tuhan yang tidak pernah mati, Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha menghendaki. Kemudian kita kenal dah Nabi kita, Nabi Muhammad. Sifatnya, dia tak pernah menipu. Sifatnya begitu jujur dan amanah dengan tugas, dengan tanggungjawab. Nabi Rasul yang bersifat dengan sifat tabligh, menyampaikan. Maka bila mai ajaran-ajaran yang tak betul, katalah siapa pun mai jumpa kita, kata dia percaya saya ni Nabi Melayu, saya ni Rasul Melayu, saya ni Rasul Kemboja, saya ni Nabi Kemboja, saya ni Nabi Thailand. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita dah belajar, kita kata Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Hari ini ada orang mengaku jadi Nabi. Ada orang, tengoklah Nabi macam mana. Pertama sekali memang Nabi dah tak ada dah. Tengok pula sifat dia. Dia ni membohong ke apa? Awal-awal lagi dia membohong lah. Nabi mesti cakap benar. Dia membohong lah awal-awal lagi. Dia kata dia Nabi tu membohong lah. Pasal apa? Pasal tidak ada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu hari ini banyak ajaran sesat
yang berlaku tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, semua dia berbalik kepada dua benda ni. Pertama, dia nak jadi Nabi. Jaranglah orang nak kata dia Tuhan. Dia akan kata dia wakil Tuhan ke, dia boleh janji tu janji ni, dia ambil lah sikit-sikit sifat Tuhan. Kita tolak. Sebab kita dah belajar sifat-sifat ketuhanan, kita dah belajar dah sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang rendah sikit, dia pun mengaku jadi Nabi. Dia jadi Nabi. Yang kena tangkap jadi Nabi Melayu lah. Jadi Nabi macam mana? Cakap pun bohong. Jadi sembahyang pun tak nak jadi Nabi macam mana? Maka oleh itu kita tolaklah. Maka dengan kita belajar akidah sifat 20 dan juga sifat Nabi yang 4 tadi, maka insya-Allah mudah-mudahan sebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih bermakna kepada kita semua. Ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memberi erti dan makna yang begitu kuat bagi kita setiap kali kita melafazkannya. Selepas kita dah belajar akidah tadi. InsyaAllah besok kita akan masuk bahagian fiqah, iaitu kitabus salah, kitab sembahyang. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.